Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani yahdi qalbi. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan dan memberi taufik untuk kita teruskan lagi pada pagi yang barakah ini pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Untuk para ikhwah sekalian, Satizah kalau ada boleh komen sini, suara jelas ke tak jelas suara dalam rakaman FB ni jelas, kalau jelas tolong komen. Jadi rasanya kita berhenti pada sebelum ini pada muka yang ke 606 pada Al-Babul Awal, bab yang pertama. Pada bab yang pertama, fima yakhtassu bil umuri ad-diniyati. Situ Dengar tak dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif babul awwalu, ini bab yang pertama. Fima yakhtassu bil umuri ad-diniyati, pada perkara yang khusus berkaitan dengan urusan agama. Wal kalami fi ismati nabiyina, dan perbincangan kalam berkaitan dengan ismah maksumnya Nabi kita wasairil anbiya salawatullah alaihim wasallamuh, dan sekalian para nabi, selawat Allah ke atas mereka dan salam ke atas mereka sekaliannya. Qala al-Qadhi Abu al-Fadl radhiyallahu ta'ala anhu, i'lam anna at-tawari'a min at-taghayyurati wal afati ala ahadil bashar. Ketahui kamu bahawa perkara yang mendatang daripada perubahan-perubahan dan juga afat, perkara-perkara yang merosakkan, ala ahadil bashar, ke atas seseorang individu manusia itu, la yakhlu an tatra'a ala jismihi, tidak sunyi sama ada dia mendatangi di atas jasad seseorang, au ala hawasihi, atau perkara itu datang mendatangi atas panca inderanya, bi ghairi qasdin wa ikhtiyar, tanpa dengan qasad dan juga pilihan dia. Kal amradi, seperti penyakit, wal asqam, samalah seperti sakit dan penyakit. Au tatra'a biqasdin wa ikhtiyar, atau perkara itu datang dengan qasad dan pilihan. Wa kulluhu fil haqiqati amalun wa fi'lun, dan kesemuanya pada hakikat dia itu dikira amalan dan juga perbuatan dia. Walakin jara rasmul masyayikhi bitafsilihi ila thalathati anwa', tetapi berlaku adat rasmul masyayikhi, iaitu adat para ulama, dengan mentafsirkan, memperincikan kepada tiga pembahagian, tiga jenis. Aqdun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarih. Pertamanya ikatan hati, iaitu apa yang tersemat dalam hati, perkara berkaitan perkara hati. Wa qaulun bil lisan, ataupun yang berkait dengan lidah, berkait dengan lidah. Wa amalun bil jawarih, ataupun berkait dengan amalan anggota. Jadi dia tidak lari pada tiga inilah. Jadi ulama pembahagian
pembahagian sulasi, pembahagian yang tiga, melihat kepada daripada mana keluarnya sesuatu fi'il atau amal itu, sama ada hati, lisan ataupun jawarih. Wa jami'ul bashari tatra'u 'alaihimul afatu wa taghayyuratu, dan kesemua manusia mendatanginya oleh ke perkara-perkara yang merosakkan ataupun perubahan itu bil ikhtiyar wa bi ghairi ikhtiyar, sama ada dengan pilihannya atau tanpa pilihannya, fi hadhil wujuhi kulliha, pada kesemua wajah ini semuanya. Jadi setiap daripada tiga ini ada pecahan dua pula, sama ada berlaku dengan pilihan dia atau tidak. Hati pun sama, lidah pun sama, perbuatan pun sama. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa in kana minal bashar, Nabi SAW walaupun baginda itu daripada jenis manusia, wa yajuzu ala jibillatihi ma yajuzu ala jibillatil bashar, dan harus ke atas fitrahnya apa yang harus ke atas fitrah manusia. Faqad wan nabiyyu faqad qamatil barahinul qati'ah, maka sesungguhnya telah datang dalil yang putus, wa tamat kalimatul ijma', dan telah sempurna berlaku ijma' ala khurujihi anhum, bahawa terkeluarnya Nabi daripada kemanusiaan daripada aspek ini, wa tanzihihi an kathirin minal afat, dan sucinya Nabi daripada kebanyakan daripada perkara-perkara yang rosak ini, perkara-perkara yang merosakkan ini, allati taqa'u 'ala al-ikhtiyar, yang berlaku atas jalan pilihan, wa 'ala ghairi al-ikhtiyar, dan atas jalan bukan pilihan. Jadi ada perkara yang mana sifat kemanusiaan yang ada kepada manusia biasa mustahil berlaku pada Nabi. Kama sanubayyinuhu insya-Allah, sebagaimana kami akan terangkan lagi insya-Allah. Fima na'ti bihi minat tafsil, pada barang yang akan datang daripada huraian. Faslun fi hukmi aqdi qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam min waqti nubuwatihi. Pasal pada menceritakan akidah ataupun ikatan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam min waqti nubuwatihi, sejak daripada waktu kenabiannya. Ya'lam manahanallahu wa iyyaka taufiqahu, ketahuilah kamu, moga-moga Allah mengurniakan kepada kita dan kepada kamu akan taufiknya. I'lam apa? Annama ta'allaqa minhu bi tariqit tauhid, perkara yang berkait daripadanya dengan jalan tauhid, wal ilmi billahi wa sifatihi, berkait dengan ilmu tentang Allah dan sifatnya, wal imani bihi, dan beriman dengannya, wa bima uhiya ilaih, dan apa yang diwahyukan kepadanya, fa'ala ghayatil ma'rifah, maka Nabi itu annama ta'allaqa bihi fa'ala, apa yang berkait dengan perkara ini, maka Nabi itu ala ghayatil ma'rifah, berada di atas sehabis-habis makrifat, sepenuh-penuh makrifat. Dia kata habis tu majah je lah. Sepenuh-penuh makrifat. Wa wuduhil ilmi wal yakin, dan sejelas-jelas ilmu dan yakin. Wal intifai anil jahli, dan ternafi daripada kejahilan, an bisyai'in min dhalik, tentang sesuatu pun daripada perkara itu, tentang ketuhanan, tentang sifat Tuhan. Wasyaki, dan juga syak, awir raibi, awir syaki awir raibi, sama ada muternafi daripada syak, dan ternafi juga daripada ragu-ragu padanya. Wal ismati, dan Nabi ini terpelihara min kulli ma yudaddul ma'rifata bidzalika wal yaqin, daripada setiap perkara yang menentang ataupun yang menentangi ataupun menafikan makrifat, dengan demikian itu, dan juga menafikan keyakinan. Hadza ma waqa'a ijma'ul muslimina alaihi, inilah yang berlaku ijma' sekalian umat Islam, para ulama atasnya. Wala yasihhu bil barahinil wadihati, tidak sah berdasarkan bukti-bukti yang jelas, an yakuna fi uqudil anbiya siwahu, bahawa berlaku dalam i'tiqad para nabi ini selain daripada i'tiqad yang benar. Fala yu'taradu ala hadha biqauli Ibrahim, maka tidak boleh kita i'tirad atas ijma' ini berdasarkan kepada perkataan Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala nukilkan dalam Quran. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, arini kaifa tuhil mauta, qala awalam tu'min, ya Allah tunjukkan kepada aku bagaimana kamu menghidupkan orang mati.
Maka Allah Ta'ala tanya, awalam tu'min, tidakkah kamu sudah beriman? Tidakkah kamu beriman dah tentang kebangkitan selepas daripada mati? Qala bala, Nabi Ibrahim kata bala, walakin yatma'inna qalbi, tetapi untuk menetapkan dan meneguhkan hatiku. Jadi adakah berlaku syak pada diri Nabi Ibrahim sehingga dia minta dengan Allah Ta'ala bukti bagaimana Allah menghidupkan makhluknya setelah daripada mati. Itu kisah dalam surah Baqarah masyhur, yang Tuhan suruh ambil 4 jenis burung, lalu dihancurkan. Burung-burung tersebut disembelih dan dihancurkan, dicampur sekali, lalu diletak pada 4 bukit yang berbeza, lalu dipanggil, diseru. Tuhan pun cantum balik burung-burung tersebut dan burung itu kembali sebagaimana asal kepada Nabi Ibrahim. Jadi perbuatan pertanyaan itu adakah syak? Itu katanya tidak boleh kita iktiraf perkara ijma' ni berdasarkan ayat ini. إِذْ لَمْ يَشُكَّ إِبْرَاهِيمُ فِي إِخْبَارِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ بِإِحْيَاءِ الْمَوْتَى. Kerana tidak berlaku syak oleh Ibrahim pada perkhabaran Allah Ta'ala dengan menghidupkan yang telah mati. Walakin arada tama'ninatal qalbi, tetapi Nabi Ibrahim hanya meminta supaya apa? Ketenangan hati, watarkal munazaati, dan meninggalkan permunazaah, perdebatan dan juga pertelingkahan, li musyahadatil ihya, dengan cara melihat sendiri berlakunya cara penghidupan itu. Jadi ulama kata apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim ni bukan kerana baginda syak, tapi semata-mata untuk naik taraqi daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, daripada yakin yang tetap. Tak ada syak dalam hati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah yakin, tapi untuk lagi taraqi dan naik kepada darjat ainul yakin. Ada sebahagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim ingin tahu bagaimana cara. Nabi Ibrahim yakin, tapi dia nak tahu bagaimana kaifiyah cara Tuhan menghidupkan tu. Jadi huwa yakinun fauqa yakin, keyakinan selepas pada keyakinan. Bukan maknanya berlaku syak. Fa hasala lahu al-ilmu al-awwal bi wuqu'ihi, maka hasil baginya ilmu yang pertama tentang berlakunya kehidupan selepas mati. Wa arada al-ilma tsani, maka Nabi Ibrahim ingin ilmu yang kedua pula, bi kaifiyatihi, dengan kaifiyat bagaimana penghidupan itu berlaku balik, wa musyahadatihi, dan dengan cara dia melihat sendiri. Al-wajhu tsani, wajah yang kedua, anna Ibrahim alaihi wassalam innama arada ikhtibara manzilatihi inda rabbih. Ini wajah kedua ulama yang mentakwilkan ayat ini. Dia kata Nabi Ibrahim ingin menyuji kedudukannya di sisi Allah, wa ilma ijabatihi da'wahu, dan mengetahui bahawa Allah menyahut doanya, bi su'ali zalika min rabbih, dengan cara dia bertanya kepada Allah tentang perkara itu. Wa yakunu qauluhu ta'ala, maka jadilah perkataan Tuhan, awalam tu'min, tidakkah kamu beriman, ai tusaddiq bimanzilatika minni. Maknanya tidakkah kamu beriman dengan maksud tidakkah kamu membenarkan kedudukan engkau di sisi aku, wa khullatika, dan dekatnya kedudukan engkau, wastifaika, dan aku ni, kamu ni dipilih di kalangan kekasih-kekasihku. Itu wajah kedua bagi tafsiran ayat itu. Al-wajhu tsalits, wajah yang ketiga, annahu sa'ala ziyadata yaqinin wa quwwata tama'ninatin, bahawa Nabi Ibrahim meminta tambahan yakin dan kekuatan tamakninah, ketenangan dan juga tamakninah hati. Wa illam yakun fil awwal syakkun, walaupun tidak ada pada keyakinan yang pertama itu syak. Idzil ulumu daruriyatu wan nazariyatu, kerana ilmu daruri ataupun nazariyah qad tatafadalu fi quwwatiha, kadang-kadang dia berlebih kurang pada kekuatannya. Ialah orang ini tahu ilmu makrifat atau ilmu seseorang tu, dia berlebih kurang ke seseorang dengan seseorang yang lain. Maka boleh saja meminta untuk menambah keyakinan atas keyakinan. Wa tarayanu syukuki ala daruriyati mumtani', dan menghinggapinya rasa syak, datangnya rasa syak di atas perkara daruriyat, perkara yang dimaklumi perkara itu oleh semua, perkara daruriyat, perkara mudah itu mumtani', itu terhalang, itu mustahil. Wa mujawazun fi nazariyat, tapi harus berkait dengan nazariyat. Ada pun perkara yang melibatkan nazariyat itu harus, sebab dia berdasarkan dalil, berdasarkan dalil dan kekuatan dalil itu.
Adapun daruriyat itu tak berlaku lah. Fa'arada lintiqala minan nazari awil khabari ilal musyahadah. Maka Nabi Ibrahim ingin berpindah daripada dalil ataupun yakin yang berdasarkan nazar kepada ataupun berdasarkan khabar kepada musyahadah. Itu kata berpindah daripada ilmu yakin yang berdasarkan nazar ataupun khabar kepada ainul yakin yang berdasarkan musyahadah. Wa taraqi min ilmi yakin ila ainil yakin. Itu naik daripada ilmu yakin kepada pangkat ainil yakin. Falaisal khabaru kal muayyanah. Tentu sekali berita itu tidak sama seperti apa yang dilihat. Kita dengar tak sama dengan kita lihat. Kita lihat tu lagi kuat kedudukan ilmu ataupun makrifat itu. Walihadza qala Sahlu bin Abdillah At-Tusturi sa'ala kashfa ghita'il 'iyani liyazdada binuril yaqini tamakkunan fi halih. Meminta Nabi Ibrahim mengangkat ghita'il 'iyan, mengangkat tutupan mata liyazdada binuril yaqin supaya bertambah dengan cahaya keyakinan tamakkunan fi halihi, semakin tetap dia dalam hal kedudukannya, dalam ahwal dia. Okay? Ni bahasa ahli sufi lah ni. Al-wajhur rabi'u, wajah yang keempat, annahu lam mahtaja 'alal musyrikin, apabila Nabi Ibrahim berhujah kepada orang musyrikin bi anna rabbahu yuhyi wa yumit, bahawa Tuhan dia menghidupkan dan mematikan. Bila begitu, talaba dzalika min rabbih, Nabi Ibrahim pun mintalah untuk melihat sendiri bagaimana Tuhan menghidup dan mematikan. Liyasihah tijajuhu 'iyanan, supaya sahnya berhujah Nabi Ibrahim secara iyan, melihat sendiri perkara itu. Sebab dia akan berhujah dengan kaumnya nanti. Jadi dia minta supaya dapat dalil itu berlaku secara muayyanah. Al-wajhul khamis, wajah yang kelima, qaulu ba'dihim huwa su'alun an tariqil adab. Itu permintaan Nabi Ibrahim atas jalan beradab. Al-muradu, jadi maksud ayat itu apa dia? Aqdirni ala ihya'il mauta. Ya Allah, berilah kemampuan kepadaku untuk menghidupkan yang mati. Wa qawluhu liyatma'inna qalbi. Kan dia minta mukjizat lah supaya Tuhan zahirkan pada tangan dia mukjizat menghidupkan makhluk yang mati. Tapi atas jalan minta beradab. Kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana kamu menghidupkan yang telah mati? Atas jalan tu dia sandarkan pada Tuhan. Tapi dia minta kepada Allah supaya dizahirkan mukjizat kepadanya menghidupkan makhluk yang telah mati. Wa qawluhu liyatma'inna qalbi, supaya jadi tetap hati itu, an hadhil umniyah, tetap hatiku daripada cita-cita ini, keinginan itu. Al-wajh sadis, wajah yang keenam, annahu ra'a min nafsihi syakka. Ada orang tanya ni pasal ke berapa ni? Ni bab pertama kan? Kitab 2 dah. Apalah, ada siapa yang tu tolong jawablah. Annahu ra'a min nafsihi syakka, bahawa beliau melihat pada dirinya syak. Wa ma syakka, tapi sebenarnya tidak syak. Lakin liyujawaba fayazdada qurbuhu, tetapi untuk dia disahut permintaannya lalu bertambah kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu nabiyyina alaihi salam, dan perkataan Nabi kita, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Nabi kita kata, Nabi Muhammad dalam hadis sebut apa? Kita ni lebih berhak untuk berasa syak daripada Nabi Ibrahim. Itu, perkataan itu nafyun li an yakuna Ibrahimu syakka. Itu menafikan bahawa Nabi Ibrahim itu syak. Bukan maknanya Nabi Ibrahim syak sungguh. Tapi menyatakan mustahil Nabi Ibrahim syak. Kalau Nabi Ibrahim syak, nescaya kita ni lebih berhak syak. Tapi Nabi Ibrahim tidak syak. Nampak tak? Wa ib'adun lil khawatir dhaifah, dan untuk menjauhkan daripada akalan dan juga pemikiran yang lemah, antazunna hadza bi Ibrahim, bahawa menyangka ini berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa maksudnya? Ai nahnu muqinuna bil ba'thi, bahawa kita ini yakin dengan berlakunya kebangkitan. Wa ihya'illahil mauta, dan Allah Ta'ala membangkitkan yang makhluk yang telah mati. Falau kita ni memang yakinlah tak?
falau syakka Ibrahimu lakunna aula bisyakki minhu. Kalau Nabi Ibrahim syak, maka kitalah patut lebih syak pada dia. Tapi kalau kita pun tidak syak, maka Nabi Ibrahim lagi aula lah tidak syak. Nampak? Imma ala tariqatil adab, maka ibarat itu berlaku, Nabi sebut itu atas jalan beradab, au an yurada ummatahu alladhi yajuzu alaihim syak, ataupun dikehendaki oleh Rasulullah itu, iaitu umat baginda yang harus ke atas mereka syak. Nampak? Nahnu aku tu, nahnu tu merujuk kepada umat Nabi yang mana harus pada mereka berlaku syak, bukan kepada Nabi. Au ala tariqit tawadhu'i wal isfaqi, atau atas jalan tawaduk Nabi dan juga isfaq, rasa belah kasihan. In hamalta qissata Ibrahim ala ikhtibari halihi, kalau kita tanggungkan kisah Nabi Ibrahim ini atas jalan menguji hal kedudukan Ibrahim, au ziyadati yakini, atau bertambahnya yakin. Fa in qulta, maka ada pun jika kamu kata, fama makna qawlihi, apa makna firman Allah Ta'ala, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik, jika kamu berada pada dalam syak daripada perkara yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyalah orang-orang yang dibacakan kitab kepada mereka sebelum kamu. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, maka telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan kamu, jangan kamu jadi di kalangan orang-orang yang ragu. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillahi fatakuna minal khasirin, jangan kamu jadi di kalangan mereka yang mendustakan ayat Allah lalu kamu jadi di kalangan orang yang rugi. Okay. Kalau kamu tanya, apakah makna ayat ini? Makna Tuhan kata, wahai Muhammad, kalau kamu berasa syok, kata Qadhi Iyad, fahdhar, jaga-jaga, sabbatallahu qalbi wa qalbak, moga-moga Allah Ta'ala teguhkan hatiku dan hati kamu. Fahdhar an takhtura bibalika, bahawa kamu terlintas dalam hati kamu, ma dzakarahu ba'dul mufassirin, apa yang disebut oleh sebahagian ahli tafsir, an Ibni Abbas wa ghairihi, daripada Ibnu Abbas dan selainnya, min ithbati syakkin lin Nabi SAW, daripada adanya perasaan syak bagi Nabi, fima uhiya ilaihi, pada perkara yang diwahyukan kepadanya. Jadi jaga-jaga. Sebab itu dalam riwayat kena hati-hati. Kena ambil sumber akidah ni daripada kitab akidah. Kalau kita ambil daripada sumbernya, kita bukan ahli, kita tak dapat tapis riwayat-riwayat yang betul atau tidak, atau riwayat yang telah ulama tolak ataupun tafsirkan dengan penafsiran yang sesuai. Tiba-tiba kita baca riwayat-riwayat sedemikian, kita pun kata Nabi pun boleh berlaku syak. Bahaya tu. Awak ni kita tak rasa, setengah orang dia cakap dia berani. Dia kata Nabi pun boleh buat dosa, Nabi pun boleh berasa syak. Ada seorang tu kata Nabi pun mungkin janji. Boleh lah. Jadi benda ini datang daripada apa? Sebab tidak mengambil ilmu daripada sumber yang betul. Dia kata saya baca dalam hadis, saya tengok pada kitab, betul lah, tapi awak tengok dengan cara tak betul. Jadi jaga-jaga daripada riwayat sebagai ahli tafsir yang mengatakan ada berlaku syak pada diri Nabi terhadap apa yang Tuhan wahyukan. Wa annahu minal bashar, dan bahawa Nabi ni pada manusia juga. Famithlu hadza la yajuzu alaihi jumlatan alaihi salam, maka seumpama ini tidak harus atas Nabi secara umum, alaihi salam, ke atasnya salam Allah Subhanahu wa taala. Bal qad qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, bahkan telah berkata Ibnu Abbas dan selainnya, lam yashukka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah syak Nabi, walam yas'al, dan Nabi tidak pernah bertanya. Mana? Fas'alil ladzi, wa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'un. Nabi pernah tanya dak ahli kitab? Nabi tak pernah tanya. Jadi tidak berlaku syak pada diri Nabi, walam yas'al, dan Nabi tidak pernah tanya pun. Wa nahwuhu an Ibnu Jubair wal Hasan, dan seumpama itu juga diriwayatkan daripada Ibnu Jubair dan juga Al-Hasan. Wa haka Qatadatu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma asyukku wala as'al. Ada riwayat ni dia kata aku tidak pernah syak dan aku tak pernah tanya pun.
Sebab apa yang terima daripada Tuhan tu dia yakin. Wa ammatul mufassirin ala hadza. Dan umum para ulama tafsir di atas makna ini. Wa ikhtalafu fi makna al-ayah, maka mereka khilaf apa makna ayat itu. Faqila al-muradu qul ya Muhammad lisyaki. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang syak. In kunta fi syakin, kalau kamu syak. Jadi ayat itu betul turun atas Nabi, tapi untuk Nabi tanya kepada orang yang syak, bukan diri Nabi syak. Qalu wa fi surati, ini kata tanzil ummatahu manzilatar rasul. Jadi di sini seakan-akan Allah Ta'ala meletakkan kedudukan umat akan kedudukan Nabi. Maka ditanya Nabi, padahal tanya itu kena kepada umat Nabi. Qalu wa fi surati nafsiha ma dalla ala hadha ta'wil. Dan dalam surah itu juga bukti yang menunjukkan kepada takwilan ini, wa huwa qauluhu qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Katakanlah wahai manusia, kita kepada manusia tu, in kuntum fi syakkin min dini, kalau kamu syak pada agama aku yang bawa daripada Tuhan ni, fala a'budu alladhina ta'buduna min duni, maka aku tidak menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, tapi aku menyembah Allah yang mematikan kamu. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku disuruh menjadi di kalangan orang beriman. Wakila. Kemudian katanya ada pandangan mengatakan al-muradu bil khitabi al-arabu wa ghairun nabi. In kunta fi syakkin itu yang dikhitab itu ialah orang Arab dan selain daripada Nabi. Kama qala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu syirik, nescaya Allah Taala akan hapuskan amalan kamu dan jadilah kamu di kalangan orang rugi. Yang ni peluk-peluk Quran kot ni. Ada orang jenis-jenis Quraniyun ni tak mau mengaji. Dia baca Quran dan baca tafsir. Lepas tu dia keluarkan natijah. Ini ayat Quran Nabi kata Nabi, Allah Ta'ala kata Nabi pun boleh berlaku syirik, Nabi pun boleh jadi syak. Ni rosak ni. Dan adalah orang buat jenis gitu. Adalah sejak daripada zaman dulu, zaman sekarang, sampailah zaman sekarang. Yang mana dia tak nak pegang kecuali dengan Quran sahaja, dan bukan faham bahasa Arab pun, tapi baca ikut tafsir. Ini kata ayat Quran ni bukti ayat Quran. Awak nak pegang dengan Quran ke pegang dengan ulama? Dia bayar tu orang tersekah kepala. Apa? Jadi benda ini benda yang telah berlaku ijma'. Berlaku ijma' pada perkara itu. Orang itu bahaya tu, bahaya. Mengisbatkan maksiat hakikiyah bagi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Lain asyrakta la yahbatan. Jadi khitab ni kepada apa? Al khitabu lahu wal muradu ghairuhu. Khitab itu asyrakta turun pada Nabi, tapi maksudnya selain Nabi. Itu berlaku, dan dalam bahasa Arab itu ma'ruf. Wa mithlu dhalika qauluhu ta'ala, dan seumpama itu firman Allah Ta'ala, fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula, jangan kamu berada dalam keraguan pada perkara yang disembah oleh mereka. Wa nadhiruhu kathir, dan seumpama itu banyak lagi yang mana Tuhan meletakkan mengkhitab Nabi tapi yang dimaksudkan ialah selain Nabi atau umat Nabi. Qala Bakr bin Ala tarahu yaqul, tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah Ta'ala kata apa? Wala takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Maka jangan kamu jadi di kalangan orang yang mendustakan ayat Allah Ta'ala, maka kamu tergolong di kalangan orang yang rugi. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam kana al-mukadzdzab bima yad'u ilaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mukadzdzab, dia itu sendiri didustakan. Fima yad'uhu ilaih, pada perkara yang Nabi seru mereka kepadanya. Fa kaifa yakunu mimman yukadzdzib? Bagaimana boleh jadi Nabi itu mimman yukadzibu bihi, di kalangan orang yang mendustakan? Nampak tak sini? Faham tak? Fala takunanna minal ladzina kadzabu. Tuhan kata jangan kamu jadi di kalangan pendusta. Okey, Nabi ni pendusta ke orang yang didustakan oleh kaum musyrikin? Orang didustakan. Jadi macam mana boleh kata Nabi itu termasuk maksud ini ialah Nabi? Kerana Nabi itu mukadzab. Nabi itu yang didustakan oleh kaum musyrikin.
Macam mana yang didustakan jadi yang mendustakan pula? Fa kaifa yakunu mimman yukadzibu bihi? Fa hadza kulluhu yadullu ala anna al-murada bil khitabi ghairuhu. Menunjukkan yang dimaksudkan dengan khitab itu ialah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mithlu hadhihi al-ayati qawluhu, seumpama ayat ini ialah firman Allah Taala Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahman, maka tanyalah tentangnya khabira, orang yang mengetahui. Khabira al-ma'muru huna ghairun nabi, yang disuruh di sini ialah selain nabi. Fas'al, hendaklah kamu tanya. Siapa yang tanya ni? Siapa tanya? Yang bertanya ni tentulah bukan nabi, supaya dia dapat tanya nabi, kerana khabir itu orang yang mengetahui itu nabi. Jadi al-ma'mur yang disuruh dengan soal, ma'mur huna yakni bis-su'al ghairun nabi, selain pada nabi. Liyas'alan nabi, supaya dia dapat tanya khabir. Khabir itu nabi. Wan nabi huwal khabirul mas'ul. Nabi itulah al-khabir. Yang sebut fas'al bihi khabira, yang akan ditanya itu. Lan mustakhbiru as-sa'il, bukan orang yang bertanya, orang yang bertanya. Mustakhbir dengan sa'il samalah. Wa qala inna hadha syakka alladhi umira bihi ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa syak ini yang disuruh dengannya selain nabi, bi su'alil ladzina yaqra'una al-kitab, supaya bertanya kepada mereka yang membaca kitab. Innama huwa fi ma qassahu Allah sallallahu alaihi wasallam min akhbaril umam. Katanya perkara itu berlaku berkaitan apa? Berkaitan kisah yang Allah Ta'ala ceritakan tentang perkhabaran umat-umat terdahulu. La fima da'a ilaihi minat tauhid wa syariah, bukan pada apa yang Nabi seru daripada tauhid dan syariah. Yang mana nak disuruh tanya tu, suruh tanya apa? Suruh tanya selain Nabi, dengan bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum ni, itu ahli kitab lah, bertanya berkaitan kisah-kisah umat terdahulu. Bukan tentang wahyu yang Tuhan wahyukan, syariat yang Tuhan turunkan. Wa mithlu hadza qauluhu ta'ala, dan seumpama ini firman Allah Ta'ala, was'al man arsalna min qablika min rusulina. Tanyalah orang yang kami utuskan sebelum kamu, min rusulina, daripada para rasul. Aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badu, adakah dijadikan selain Allah Ta'ala tu Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah? Jadi al-muradu bihi al-musyrikun, yang dimaksudkan di sini orang musyrik. Wal khitabu muwajahatun lin Nabi SAW. Tapi khitab itu dituju pada Nabi. Maksud bukan Nabi, maksudnya orang musyrikin. Qalahul al-Qutabi, berkatakannya oleh al-Qutabi. Waqila al-ma'na, makna dia apa? Salna amman arsalna min qablik. Tanyalah kami. Was'al man arsalna tu. Ada kata maksudnya, tanyalah kami tentang orang yang diutuskan sebelum daripada kamu. Fahuzifal khafid, maka dihazahkan haraf khafa. Huzifal khafid mana? Salna. Amman arsalna. Salman arsalna. Sal man arsalna dihazahkan an. Sal an man. Apa tak? Seakan-akan sini ni. Sini ya, tempat situ. Lepas tu sal amman arsalna tu. Makna tak ketir kalam lah. Ayat Quran. Bukan kita ubah ayat Quran, bukan tambah. Tapi makna tu dalam uslub Arab ada al-majaz bil hazfi. Majaz dengan cara hazaf. Jadi sal man arsalna dengan maksud sal an man arsalna. Tanya tentang orang yang kami utuskan. Tanya siapa? Tanya Nabi lah. Watamal kalam, dan kalam tu sempurnalah. Tsumma ibtada'al kalam. Kemudian mula ayat baru pula. Aja'alna sal an man arsalna min qablika min rusulina. Aja'alna tu kira ayat baru. Nampak tak? Jadi bukan bertanya aja'alna. Aja'alna tu ibtida' kalam baru pula. Aja'alna tu jadi ayat tadi tamal sempurna situ dah. Sal, yakni sal amman arsalna min qablika min rusulina. Tanyalah kami tentang rasul-rasul yang telah diutuskan sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Habis itu. Aja'alna min duni rahman. Adakah kami jadikan selain daripada Tuhan-Tuhan yang disembah? Al-ayata ila akhiriha ala tariqil inkar.
Tanya atas jalan tanya ingkar. Istifham ingkari makna takkan. Kami tak ada jadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah. Ai ma ja'alna, iaitu kami tidak jadikan. Hakahul Makki, ini diriwayatkan oleh Makki. Wakila, ada pandangan mengatakan umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayas alal anbiya lailatul Isra, bahawa ayat ini menceritakan bahawa Nabi disuruh bertanya kepada para nabi pada malam Isra an-zalika. Fakana ashadda yaqina min an yahtaja ila soal, maka Nabi itu dia itu sangat-sangat yakin daripada perlu berhajat kepada bertanya. Waruya annahu qala la as'alu wa qad tafaitu. Aku tidak tanya, Nabi kata. Sungguhnya aku telah padan, aku telah cukup dengan keyakinan yang ada. Qalahu Ibn Zaid. Wa qila sal umama man arsalna. Ada mengatakan tafsir ayat itu, tanyalah umat-umat yang kami utuskan. Hal ja'uhum bi ghairil tauhid, adakah datang kepada mereka selain daripada tauhid? Wa huwa ma'na qauli mujahidin was-suddi wadhahak wa qatada. Itu makna perkataan mufassir antaranya Mujahid dan Suddi dan juga Dhahak dan juga Qatadah. Wal muradu bihadza wallazi qablahu, yang dimaksudkan dengan ayat ini dan sebelumnya, i'lamuhu bima bu'ithat bihi rusul, ialah memberitahu dengan apa yang dibangkitkan para rasul dengannya. Wa annahu ta'ala lam ya'zan fi ibadati ghairihi li ahadin, bahawa Allah Ta'ala tidak pernah mengizinkan pada menyembah selain daripada Allah bagi seorang pun para nabi. Tak ada. Allah tak pernah izin. Raddan ala musyrikil arabi ghairihi, dan untuk menolak, menempelak, membalas balik ke atas golongan musyrik Arab dan selain mereka. Fi qaulihim, pada perkataan mereka. Orang musyrik kata apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka kata kami tidak sembah berhala itu kecuali sebagai tujuan mendekatkan diri kami kepada Allah. Zulfa ai taqarruba, supaya nak dekatkan kepada Tuhan je. Jadi Allah Ta'ala tu ayat itu menempelak mengatakan tak pernah pun Allah Ta'ala benarkan Nabi-Nabi sebelum itu untuk menyembah selain pada Allah. Wa kadza qaumuhu ta'ala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq. Orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka tahu bahawa itu diturunkan daripada sisi Tuhan yang benar. Fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu tergolong di kalangan orang yang ragu-ragu. Ai fi amalihim, ragu-ragu pada ilmihim, fi ilmihim, pada pengetahuan mereka, bi annaka rasulullah, bahawa mereka telah tahu bahawa kamu ni Rasulullah. Wa illam yukirru bidzalik, walaupun mereka tidak ikrar. Walladzina atainahumul kitab, ni siapa ni? Kembali kepada ahli kitab ni. Ahli kitab ni dan orang-orang yang kami berikan Alkitab, iaitu ahli kitab ni, tahu bahawa apa yang diturunkan kepada kamu tu benar daripada Tuhan kamu. Ai fi ilmihim, mereka tahu dalam ilmu mereka bahawa kamu ni rasul. Wa illam yukiru bidzalik, walaupun mereka tidak ikrar, bila tanya mereka tak mengaku Nabi Muhammad rasul, tapi ahli kitab memang tahu bahawa Nabi ni memang rasul. Walaisal muradu bihi, bukan maksud ayat itu syakkuhu fi ma dzukira fi awalil ayat, bukan maksud syak Nabi pada perkara yang disebut pada awal ayat. Wa qad yakunu aidan ala mithli ma taqaddam, boleh jadi juga seumpama itu apa yang telah lalu. Ai qul ya Muhammad, boleh jadi takwilan seterusnya macam mana? Qul ya Muhammad liman imtara fi dzalik, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang ragu-ragu. Imtira, mira ni makna yang berhujah lah, yang ragu-ragu pada demikian itu. Fala takunanna minal mumtari, jangan kamu jadi di kalangan orang yang membangkang, menolak. Kata kepada orang yang menafikan, menolak. Mira ni makna jidal, orang menafikan, orang yang tolak. Bidalil qaulihi, dengan berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala awal al-ayat, pada awal ayat Allah Ta'ala sebut apa? Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Adakah selain Allah aku mencari sebagai hakama, tempat hukum ataupun penghukum, orang yang menetapkan hukum. Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala, dialah yang turunkan kepada kamu kitab secara mufassal, secara tafsil, secara terperinci.
walladzina atainahumul kitab, dan orang yang diberikan kitab kepada mereka daripada ahli kitab, ya'lamun annahu munazzalun min rabbika bil haqq, bahawa kitab itu turun sebenarnya daripada Tuhan al-haq, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan kamu jadi di kalangan orang-orang yang membangkang dan menolak. Wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam yukhatibu bidzalika ghairah, bahawa nabi itu khitab dengan ayat itu, khitab kepada yang lain. Sebab itu kul ya Muhammad, katakanlah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, kata ayat itu kepada orang lain. Jadi ayat tu syak dan juga penolakan itu ialah Nabi khitab kepada orang lain, bukan ayat itu tuju kepada diri Nabi sebagai Nabi yang berlaku syak ataupun berlaku ragu-ragu tersebut. Wakila, ada mengatakan huwa takrirun, itu satu penegasan, kaqaulihi ta'ala li Isa alaihi salam, sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, tidakkah engkau wahai Isa telah berkata kepada manusia, mu kata kepada manusia ke bahawa jadikan aku dan ibu aku ni Tuhan, dua Tuhan selain pada Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya Nabi Isa, adakah tanya tujuan menyatakan pertanyaan sungguh? Tak. Tapi tujuan apa? Nak jadi hujah dan untuk sebagai nak menegaskan bahawa Nabi Isa tak pernah pun suruh pengikut dia menyembah dia dan maknya selain pada Allah. Wa qad ulima annahu lam yaqul, dan sungguhnya Allah telah diketahui. Wa qad alima, wa qad alima Allah, Tuhan Allah Ta'ala memang tahu bahawa Nabi Isa tak pernah kata pun. Tapi tujuan apa? Untuk menjadi hujah depan kaum dia. Wakila, dikatakan maknahu ma kunta fi syakin, tidak kamu berada dalam syak, fas'al, maka minta, tazdad tuma'ninatan, maka mintalah nescaya akan bertambah keteguhan hati, wa ilman, dan bertambah ilmu, ila ilmika, kepada ilmu kamu, wa yakinan, dan bertambah yakin. Mana ni? Fas'al itulah. Apa nama ni? Jadi mana tadi? Ayat sebelum tadi. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qabli. Tujuan apa? Supaya bertambah tamakninah, bertambah ilmu di atas ilmu yang ada, dan bertambah yakin. Wakila in kunta tashukku fima syarrafnaka. Ada mengatakan tafsirnya, jika kamu berasa syak pada perkara yang kami muliakan kamu, wa faddalnaka bihi, dan kami lebihkan kamu, fasalhu, maka tanyalah mereka, an sifatika fil kutubi, tentang sifat kamu yang ada dalam kitab-kitab sebelum kamu, wa nashri fadailika, dan terangkan, sebarkanlah kemuliaan kamu. Wa hukiya an Ubaidata, an Abi Ubaidah, annal murad, bahawa yang dimaksudkan in kunta fi syakkin min ghairika fima anzalnahu, kalau kamu berasa syak pada min ghairika, syak daripada orang lain, fima anzalnahu, tentang apa yang kami turunkan. Okay. Jadi ini banyak wajah-wajah tafsiran kepada ayat itu. Semuanya ialah pada nak menafikan wujudnya syak atau ragu-ragu pada diri para Rasul dan para Nabi. Maka tak berlaku syak pada perkara berkaitan dengan akidah. Jadi ayat penafsiran itu ulama tafsirkan dengan makna yang sesuai dengan akidah lah. Fa in qila, maka jika dikata, fama makna qaulihi, apa makna firman Allah Ta'ala, hatta idza stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu, sehinggalah bila putus asa para rasul dan mereka menyangka bahawa mereka telah didustakan. Ala qiraati takhfif, kalau atas qiraah yang membaca dengan takhfif, annahum qad kudzibu, annahum mana tadi? Qad kudzibu, baca gua ni je, annahum qad kudzibu, wa bihadza aqalam bil fatih, yang baca dengan tasydid, qad kudzibu.
Jadi atas qiraat yang membaca apa nama ni dengan takhfif, annahum qad kudzibu. Itu baca dengan takhfif lah. Atas riwayat qiraat lain ada yang membaca qad kudzibu dengan tasydid. Okey. Jadi apa makna firman Allah Taala? Qulna al-ma'na fi dzalika ma qalathu Aisyah. Makna ayat itu ialah sebagaimana disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma'adzallah an tadhunna dzalika rusulu bi rabbiha. Maha suci Allah bahawa menyangka oleh para rasul demikian dengan Tuhannya. Nampak? Kadzabu. Kudzibu. Kalau kudzibu satu. Jadi lepas ni akan sebut. Jadi Aisyah kata apa? Maha suci bahawa para nabi, para rasul ini menyangka demikian dengan Tuhannya. Wa inna ma ma'na dzalik. Jadi makna ayat itu annar rusula lam mastai'asu, apabila mereka putus asa, zannu anna man wa'adahumun nasra, bahawa Allah Ta'ala yang menjanjikan kepada mereka kemenangan min atba'ihi, daripada pengikutnya, kadzabuhum, maka mereka itu mendustakan pengikut mereka ini, min atba'ihim kadzabuhum, pengikut mereka mendustakan mereka. Jadi annahum qad kudzibu, bahawa apabila putus asa para rasul dan mereka menyangka bahawa mereka telah didustakan. Jadi makna ini Sayyidatina Aisyah kata para rasul namastai asu, bila mereka putus asa dan menyangka bahawa Allah yang menjanjikan mereka kemenangan itu daripada pengikut-pengikut mereka, lalu pengikut mereka mendustakan para rasul. Kadzabuhum. Jadi pengikut mereka, bila Tuhan janji kemenangan, tapi kemenangan itu Tuhan tak beri lagi, belum Allah Ta'ala beri ataupun dilambatkan, maka ada pengikut mereka mendustakan mereka. Wa ala hadza aktsarul mufassirin. Atas inilah berlakunya pandangan kebanyakan ahli tafsir. Bahawa yang mendustakan itu ialah pengikut mereka yang mendustakan mereka. Kerana apa? Kerana tidak, janji yang Tuhan kemenangan itu belum sampai masa Tuhan bagi lagi. Wakilah, ada mengatakan inna dhamira fi zannu itu a'idun 'alal atba'i wal umam. Wa zannu itu kembali kepada pengikut dan umat. La 'alal anbiya, bukan atas para nabi wal rusul. Itu jelas sikitlah. Wa huwa qaulu Ibn Abbas, itu pandangan Ibn Abbas, wa Nakhai wa Ibn Jubair wa jama'atin minal ulama, dan pandangan ramai di kalangan ulama. Wa bihadzal makna, dengan makna ini qira'a Mujahid wa kadzabu bil fathi. Dia baca dengan wa kadzabu, dan mereka mendustakan. Siapa dusta? Pengikut mereka mendustakan para nabi. Fala tashghal balaka min syadhit tafsiri bisiwahu, maka jangan kamu sibukkan pemikiran kamu dengan pandangan syaz tafsir, pandangan tafsir yang pelik. Sisiwahu, dengan selainnya. Jangan selain pada ini, jangan. Selain daripada pandangan ini, jangan sibukkanlah cari pandangan-pandangan tafsir yang pelik-pelik. Maka kamu akan menyibukkan dan menserabutkan pemikiran kamu. Mimma la yaliku bimansibil ulama, daripada perkara yang tidak layak dengan kedudukan ulama. Para nabi, para ulama pun tidak layak berlaku syak pada perkara ini. Pakai fabil anbiya, maka bagaimana mungkin berlaku pada diri para nabi. Gitu. Wa kadzalika ma warada fi hadits sirah. Benda ini kita kena tahu, sebab kalau kita meneliti penulisan-penulisan daripada mazhab-mazhab lain, contohnya Syiah dan mazhab-mazhab yang
ataupun kitab yang lebih besar, ada hadis ataupun sirah, kita akan jumpa ataupun tafsir secara umumnya yang mana manhaj mufassir ketika itu ialah jam'ul aqwal, mereka menghimpunkan qaul. Maka kalau orang kita tidak ada asas akidah, maka dia akan boleh berlaku syok lah pada perkara ini, boleh berlaku ragu-ragu, bahkan dia akan terpilih atau beriktikad dengan pandangan yang bukan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kita dapati ulama kita larang orang yang baru nak belajar baca kitab-kitab besar atau baca tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan dia. Bahasa tafsir yang tidak sesuai. Apatah lagi kalau tafsir yang dengan manhaj jam'ul aqwal saja. Sebab itu dia suruh baca tafsir ataupun kitab sirah yang munaqqah, yang telah ditangkihkan, yang telah dimurnikan, diambil kaul-kaul yang sesuai. Sebab bimbang supaya bila orang tu tidak ada kemampuan untuk menapis pandangan, dia akan baca maka dia jadi keliru. Ni keliru banyak gini. Buat tesis ke, buat kajian ke, dia akan himpun semua aqwal. Jadi orang tu tak ada kemahiran untuk memilih pandangan. Ni jadi keliru ni. Ada pangkat, ada jawatan, ada title, tiba-tiba mana fiqh ni celaru. Sebab asal fiqh tak ada. Itu fiqh. Kalau berkaitan akidah sama. Kata ni khilaf. Khilaf Syekh, ada khilaf. Betul lah khilaf. Khilaf pas sudah lagi tu. Pas sudah khilaf. Jadi bukan itu manhaj para ulama kita. Apatah lagi kalam sebegitu dikeluarkan, dikemukakan kepada orang awam. Itu ulama kita kadang mereka strict bab kitab-kitab ni. Contoh nak ngajar pada orang awam, bukan semua kitab boleh ngajar. Ni al-fiqhu ala madhahibil arba'ah. Ngajar benda, ngajar surah ke orang kampung. Kayak gini orang kampung nak beramal ke mana? Tu jadi celaru tu. Ikut dang lah. Ikut saya ni macam Maliki, ni Syafi'i, ni. Lepas tu Tok Imam jadi Tok Imam. Tok Imam pakai mazhab ni, makmum mazhab ni. Di sisi mazhab makmum batal contoh ni. Dah akan jadi keliru masyarakat. Dia kata kita tak boleh ta'assub pada mazhab Syafi'i saja. Ni tak faham tak faham makna ta'assub. Kita tak boleh ta'assub pada mazhab Syafi'i saja. Kita kena terbuka sikit Syekh. Entah ni kan pelajar industri dah. Entah ni kan pelajar sarjana dah, pelajar PhD dah, kena terbuka. Betul lah terbuka dari segi pemikiran. Tapi bukan terbuka sampai londeh. Jangan terlondeh. Okey. Ini tadi. Fa kaifa bil anbiya? Wa kadzalika ma warada fi hadits sirati, begitu juga apa yang datang berkaitan hadis berkaitan dengan sirah. Wa mubtada'il wahyi, dan permulaan wahyu. Fi qauli sallallahu alaihi wasallam li Khadijah, Nabi kata kepada Sayyidatina Khadijah, laqad khashitu ala nafsi, aku bimbang kepada diri aku ni. Laisa ma'nahu syakku, bukan makna syak fi ma atahu Allah, pada perkara yang Tuhan wahyukan ba'da ru'yatil malak, setelah dia melihat malaikat. Walakin la'allahu khashiya alla tahtamila quwwatuhu muqawamatal malak, tapi dia bimbang bahawa tak mampu kekuatan Nabi untuk berhadap dengan malaikat, untuk berdepan, muqawamatil malak, untuk berdepan dengan malaikat, wa a'ba'il wahyi, dan tak mampu untuk menanggung bebanan wahyu. Ni akan tercabut hati, maknanya akan tercabut daripada hatinya, suhu, ataupun akan tercabut roh ni. Bimbang, takut tak mampu nak terima ni, besar ni, takut kejut ke, takut bimbang, terputus hati ataupun cabut nyawa dia. Itu kebimbangan tu, bukan makna syak pada perkara yang Tuhan wahyukan. Wa hadza ala ma warada fi sahih, ini berdasarkan riwayat yang datang melalui hadis yang sahih, annahu qalahu ba'da liqa'ihi al-malaka, bahawa Nabi berkata kepada Sayyidatina Khadijah setelah baginda bertemu dengan malaikat Jibril, au yakunu dzalika qabla luqiyahu malak, ataupun berlaku itu sebelum bertemu dengan malaikat, wa ilamillahi ta'ala lahu bin nubuwah,
setelah Allah memberitahu kepadanya dengan kenabian li awwali ma uridat alaihi minal ajaib, pada permulaan apa yang diberi kepada Nabi, dibentangkan kepada Nabi daripada perkara-perkara ajaib, perkara-perkara pelik yang Nabi terima pada sebelum datangnya wahyu ataupun perisytiharan daripada Allah tentang kenabian. Wasallama alaihi hajab, dan beri salam kepadanya batu wasyajar, batu-batu dan pokok beri salam. Ini sebelum nanti jadi Nabi lagi kan, sebelum turunnya wahyu. Kuntu a'lamu hajaran bi Bakkata kana yusallimu alayya. Aku pernah ingat dulu sebelum aku jadi Nabi, aku dah terima wahyu, ada batu di Mekah tu bila aku lalu sentiasa beri salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia tengok-tengok tak ada orang. Mari mana suara tu? Nampak ada batu je. Jadi bimbang ni. Nampak tak? Wa bada'athul manamatu wat tabashiru, dan memulai kerasulan Nabi oleh mimpi-mimpi dan mubasyirat. Tabashiru, khabar-khabar berita mimpi-mimpi yang baik. Wala ara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Nabi kata, ini hadis fi bad'il wahyi kan, tidak datang dalam mimpi aku kecuali seumpama fajar subuh. Kama ruya fi ba'dhi turuki hadzal hadis, bagaimana diriwayatkan pada sebahagian jalan hadis ini, inna zalika kana awalan fi manam, itu mula-mulanya berlaku dalam mimpi. Thumma ru'ya fil yaqadhati mithla dzalik, kemudian Nabi nampak seumpama itu dalam keadaan jaga. Ta'nisan lahu alaihi, supaya nak memberi ketenangan, memberi rasa jinak, rasa tenang pada Nabi. Li'alla yafja'ahul amru, supaya tidak terkejut dengan urusan nanti. Musyahadatan wa musyahafatan, secara melihat langsung dan secara terima secara musyabahah. Sebelum turun benar Nabi Sayyidina Jibril yang sebetulnya, Allah Ta'ala beri dah dulu. Beri dah dulu persiapan melalui mimpi, melalui kalam ni, supaya nanti datang tak jadi terkejut. Fala tahtamiluhu, maka Nabi tak akan mampulah di awali halatin, pada mula-mula sekali itu, binyatul basyariyah, oleh kemampuan ataupun binaan badan manusia, supaya tak jadi terkejut. Diri kemanusiaan Nabi tak terkejut, tak jadi tak mampu tangguh. Sebab apa? Sebab Tuhan beri dah pendahuluan dan juga persiapan sebelum ni didatangi oleh malaikat. Panjang juga. Tak buat tu tak? Sikit ni kita surat sikit lagi. Wa fi sahih, dan pada hadis yang sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shadiqah. Perkara pertama yang dimulakan Rasulullah daripada wahyu itu ialah mimpi yang benar. Qalat, kata Sayyidatina Aisyah, thumma hubbiba ilaihi al-khala', kemudian Nabi ni diberi rasa suka untuk bersendirian, beruzlah. Wa qalat ila an ja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira, sehingga datang kepadanya oleh al-haq, iaitu kebenaran wahyu daripada Jibril, dalam ketika mana Nabi berada di Gua Hira. Al-haditha. Wa an Ibn Abbas makatha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 15 sanah. Nabi tetap di Madinah 15 tahun. Yasma'u sauta, dia dengar suara. Wa yarad dawa, dan dia melihat cahaya. 7 sini, 7 tahun. Wala yara syai'an, tapi dia tak nampak sesuatu. Dengar suara tak nampak suara pada mana. Nampak cahaya tak tahu pada mana. 8 sinina yuha ilaih, kemudian 8 tahun diwahyukan kepadanya. Wa qad rawa Ibnu Ishaq, dan sungguhnya telah meriwayat